Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like, dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan selamat malam kepada semua pendengar. Berita kali ini dipetik dari Berita Awani bertajuk Syafi'i dakwa RM 9,5 juta adalah pinjaman untuk tutup jejak jenayah pendakwaan. Berita penuh, Mahkamah Tinggi hari ini diberitahu dakwaan Peguam Tan Sri Muhammad Syafi'i Abdullah bahawa wang RM 9,5 juta ringgit yang diterimanya daripada Datuk Sri Muhammad Najib Tun Razak merupakan pinjaman adalah semata-mata untuk menutup jejak jenayahnya dan melindungi identiti sebenar wang berkenaan. Timbalan Pendakwa Raya Afzai Nizam Abdul Aziz berhujah Muhammad Syafi'i sememangnya mempunyai niat untuk mengelak membayar cukai ke atas pendapatan RM 9,5 juta itu dan menggunakan wang tersebut bagi membeli sebuah banglo pada harga 9,3 juta ringgit. Afzai Nizam berhujah peguam itu menggunakan wang berkenaan untuk kepentingan pribadi, sedangkan beliau mempunyai aliran tunai yang lancar dan tiada masalah melaporkan pendapatan kasar kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN serta mampu membayar cukai pendapatan. Mengapa wang itu RM 9,5 juta tidak diisytiharkan kepada LHDN? Kenapa ini berlaku? Kerana beliau Muhammad Syafi'i lebih mengutamakan faedah beliau dengan membeli banglo tersebut. Beliau selaku peguam sepatutnya tahu pendapatan perlu dilaporkan dan setiap peguam diingatkan oleh Majlis Peguam untuk melaporkan pendapatan. Namun, beliau menggunakan hampir 97% daripada wang RM 9,5 juta yang diterima itu untuk membayar pembelian aset, sedangkan wang itu sepatutnya digunakan untuk membayar cukai pendapatan, katanya. Menurut Afzai Nizam, hasil siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM juga menunjukkan dua cek yang diterima daripada bekas Perdana Menteri itu merupakan hasil aktiviti haram yang kemudian dimasukkan ke dalam akaun pribadi peguam berkenaan. Beliau berhujah Muhammad Syafi'i memberitahu SPRM bahawa wang RM 9,5 juta itu merupakan pinjaman daripada Najib dan beliau tidak perlu melaporkannya kepada LHDN atau membayar cukai kerana ia bukan pendapatan. Sementara itu, Peguam Harvinderjit Singh yang mewakili Muhammad Syafi'i berhujah wang RM 9,5 juta yang diterima anak guamnya daripada Najib bukan hasil daripada aktiviti haram. Wang itu diperoleh secara sah selepas Muhammad Syafi'i memberikan hikmat guaman kepada Najib berkaitan petisyen pilihan raya UMNO dan Barisan Nasional BN. Katanya dan menambah Najib perlu dipanggil memberi keterangan di mahkamah bagi membuktikan wang yang diberikan itu adalah wang guaman. Selepas kedua-dua pihak berhujah, Hakim Datuk Muhammad Jamil Hussein menetapkan 28 Oktober ini untuk keputusan sama ada peguam terkemuka itu akan dibebaskan atau diperintah membela diri terhadap 4 pertuduhan dihadapinya. Pada 12 Mei lepas, pihak pendakwaan menutup kes selepas mengemukakan 8 saksi pada perbicaraan yang bermula 21 Mei 2021. Pada 13 September 2018, Muhammad Syafi'i 70 mengaku tidak bersalah atas 2 pertuduhan menerima wang hasil kegiatan haram berjumlah RM 9,5 juta ringgit melalui 2 cek dikeluarkan Najib yang dimasukkan ke dalam akaun CIMB Bank Berhad miliknya, iaitu cek RM 4,3 juta diterima pada 13 September 2013 manakala RM 5,2 juta pada 17 Februari 2014. Muhammad Syafi'i dituduh melakukan kedua-dua kesalahan itu di CIMB Bank Berhad, Taman Tunku, Bukit Tungku di sini mengikut Seksyen 4-1-E Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 yang membawa hukuman maksimum penjara 5 tahun dan denda RM 5 juta atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Peguam itu juga berdepan 2 pertuduhan terlibat dalam transaksi hasil daripada aktiviti haram, iaitu mengemukakan penyata tidak betul dan bertentangan dengan Perenggan 113-1-E Akta Cukai Pendapatan 1967 bagi tahun kewangan berakhir pada 31 Disember 2013 dan 31 Disember 2014. Beliau didakwa melakukan kesalahan itu di LHDN Cawangan Jalan Duta,
Kompleks Jabatan Kerajaan, Jalan Tunku Abdul Halim di sini pada 3 Mac 2015 dan 29 Jun 2015 dan berdepan hukuman maksimum penjara 15 tahun dan denda 5 kali ganda jumlah hasil aktiviti haram.